Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan puan-puan. Hari ini saya nak cerita sedikit tentang ketakutan yang dialami oleh setengah orang bila tengok ada news daripada Bloomberg yang keluar mengatakan bahawa Joe Biden, Presiden US, nak ban cryptocurrency ataupun nak ban Bitcoin. Dan juga kita boleh tengok sekarang ni JP Morgan, pengerusi JP Morgan, Jamie Dimon pun bagi tahu bahawa Bitcoin adalah useless, tak berguna. So kita nak discuss sedikit apa yang tengah berlaku, dan mungkin ini antara punca kenapa market tak boleh nak go further lah. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa kalau dia dah break 60k, then tak tahu dia nak ke mana lagi. Jadi jalan untuk nak break resistance 60k ni kan amatlah sukar. Jalan ni adalah amat sukar sebab China dah cuba, okey, tapi dia bawa sampai bila FUD China semua datang, Bitcoin pergi pada 30k, 30,000, tetapi dia slowly naik. Walaupun Elon Musk dah tak berapa tweet pasal Bitcoin dan sebagainya, tapi Bitcoin sekarang dah mencecah hampir 57k. Okey, Elon Musk pun senyap dan tak ada apa-apa big celebrity apa semua kan. Tapi Bitcoin dapat kembali ke 57k dan hanya sikit lagi untuk dia break 60k. Jadi time-time nak break ni lah datang news-news yang macam ni, yang mana kita nak tengok dan kita nak buat sedikit perbincangan lah. Okay, so kita terus kepada news kita ni. So ini dekat Bloomberg So tuan-tuan puan-puan pernah tengok video saya dulu macam mana mainan media ni berfungsi, boleh tengok video tu. Okey, cuma nak bagi tahu Bloomberg ni adalah antara media news yang terkemuka. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Bloomberg boleh memberikan kesan. Okey. So yang saya nak tunjukkan, kita tengok satu demi satu. Saya dah highlightkan. So dia bagi tahu dekat sini bahawa Biden admin ni kan, dia punya staff dia punya pengurusan lah office Biden ni, mereka sekarang tengah merancang untuk mengeluarkan order executive order yang ditujukan khas kepada cryptocurrency. So ini maksudnya regulation lah. Okay, dia dah start planning on regulation. Jadi dia punya proposal adalah dia minta semua agensi-agensi di bawah kerajaan US untuk bawa recommendation ataupun any suggestion dan sebagainya yang berkaitan dengan kripto. So antara benda yang dia akan sentuh adalah bab financial regulation, bab ekonomi dan juga national security. Interesting, keselamatan negara. Okay, so bagi dia ataupun bagi Biden punya administration, Bitcoin ataupun kripto adalah masalah keselamatan negara. Saya tak faham macam mana walaupun orang buat duit, orang biasa-biasa dapat rezeki daripada kripto, tapi bagi mereka ini adalah isu keselamatan awam. Okey, bagi saya tak logik lah kan. Okey, dan dia kata ini strategi dia. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dekat US kan, banyak agensi yang cuba nak regulate kripto, tapi tak ada satu agensi yang boleh kata akulah yang paling berkuasa terhadap kripto. Jadi apa yang pengurusan Biden ni nak buat, mereka nak coordinate semua agensi-agensi ni, dan dia akan ada satu ketua lah, dia panggil White House Crypto Caesar, macam Julius Caesar kan, Caesar, dan orang ni akan jadi ketua untuk semua agensi-agensi ni. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, saya nak tunjuk ayat yang dia guna ni, said the people who ask not to be named. Maksudnya dia tak ada satu orang yang sahih boleh verify apa yang Bloomberg ni cakap. Maksudnya Bloomberg kata semua ni, dia kata menurut sumber yang dipercayai dari White House, menurut sumber yang dipercayai daripada White House. So tak tahu betul ke ataupun Bloomberg main reka cerita ni, wallahu alam. Okey, tapi apa yang dicerita dari dalam Bloomberg ni, konten-konten ni kita kena take note jugalah kan. Mana tahu benda ni memang betul. Okey, so White House memang dia tak ada nak bagi apa-apa komen lah terhadap news ni kan. Okay, so
ada satu lagi benda, kalau orang kata kalau Joe Biden ni tak nak proceed, nak buat apa ni crypto regulation dan sebagainya, tapi dia kata orang-orang di bawah Joe Biden ni mereka akan apa ni tetap melaksanakan atau merangka strategi dan mereka akan bagi tahu dekat orang awam lah macam mana diorang nak buat. So Joe Biden nak buat ke tak buat ke, mereka tetap bagi tahu yang mereka nak buat. Okey, itulah nak bagi senang faham kan. Okey. So antara benda lah yang tiba-tiba menyebabkan dia nak buat regulation dan sebagainya adalah isu yang ransomware attack yang dekat Colonial Pipeline, which kita pernah discuss dulu, di mana hacker tu boleh hack berjuta-juta nilai duit kan. Dia hack dan dia boleh minta wang tebusan berjuta-juta, tetapi hacker tu tak ada duit untuk membeli hardware wallet. Dan akhirnya duit ni pun FBI dah datang dapat balik sebagainya kan. Ini semua mainan dalaman lah. Ini pandangan saya Ini semua mainan dalaman. Sebab of course hacker takkannya tak ada duit nak beli hardware wallet kan. Okay. So ini benda ni antara benda yang kononnya spark lah kenapa nak buat regulation dan sebagainya. Okay. So dalam framework ni akan adalah few agency, Treasury Department dia lah, Commerce Department, National Science Foundation, ni National Security Agency. Okay, so diorang ni semua akan bergabung tenaga. Bab-bab COVID semua tak perlu bergabung tenaga, tapi bab-bab kripto ni di mana orang dapat rezeki, dapat pendapatan kan, ada duit sikit, yang tu kena bersatu, kena pastikan mereka tak dapat profit yang banyak dan mereka berada dalam kemiskinan lah. Okay. So itu adalah sedikit sebanyak macam mana direction ni. Dan lagi satu grup kecil pula. Ini bawah Janet Yellen ni kan. So dia pula sangat concern dengan bankers ni. So dia hanya tekankan bahagian stable coin. Dia kata stable coin ni perlu ada regulation dan perlu diletakkan di bawah bank. Itu pandangan dia lah. Okay. So ini antara benda-benda yang pihak White House ataupun kemungkinan Joe Biden nak buat. Okay. Dan antara masalah besar dia adalah ni dia. Diorang nak merangka strategi untuk regulate kripto dengan keadaan tak ada satu expert dalam kripto di dalam jawatan kuasa itu. Itulah masalah terbesar kalau benda ini start. Kalau benda ini dilaksanakan, maksudnya ia bukan untuk membantu cryptocurrency, tetapi ia adalah untuk menjahanamkan market cryptocurrency secara umum. Macam mana China buat, US pun tengah buat benda ni. Okey, sebab apa? Dalam jawatan kuasa tak ada pun orang yang pakar tentang cryptocurrency, yang tahu pasal cryptocurrency. Semua diletak orang-orang yang tak pandai pasal cryptocurrency, lepas tu nak regulate something new innovation. Inilah benda yang orang tak suka. Okey? Dan kita pernah tahu macam Tim Wu ni, dia adalah penasihat kepada Presiden Joe Biden ni bab-bab teknologi dan sebagainya. Tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam jawatan kuasa tu. Sebab apa? Sebab dia ada pegang Bitcoin dan dia ada pegang Filecoin. So dia kata kononnya conflict of interest. Padahal ni bukan conflict of interest. Benda-benda jawatan kuasa ni mestilah nak bawa orang yang pakar kan. So bab ni dia boleh pula cerita conflict of interest. Tetapi bila Gary Gensler jadi SEC punya chairman, whereby ini baru conflict of interest kan. Goldman Sachs bayar dia dan sebagainya, dia punya retirement fund lah apa kan. Tapi dia boleh pula duduk dekat SEC kan. Ini contoh conflict of interest. Tapi yang ni dia tetap kata conflict of interest, padahal bukan. Sebab dalam White House ni Mamat ni seorang je, yang Tim Wu ni yang tahu pasal cryptocurrency dan sebagainya. Tapi tak perlulah letak dia sebagai ketua jawatan kuasa, letak dia sebagai salah seorang ahli panel pun at least nampaklah okey, adalah juga orang yang tahu pasal kripto duduk dekat jawatan kuasa. Tapi dia pun tak dimasukkan. Maksudnya memang nampak sangat ini adalah movement untuk menjahanamkan market kripto. Maksudnya apa? Diorang nak push bear market tu. Okey, kalau benda ni dilakukan dengan cara apa yang direport dalam Bloomberg ni, tuan-tuan puan-puan kena alert bahawa mereka nak jadikan bear market tu reality. Diorang nak push sebab dia nampak China tak boleh buat apa benda buat. Elon Musk pun bila senyap apa semua, harga Bitcoin tetap naik. The final thing, kalau nak bagi bear market tu datang, mereka kena serang market cryptocurrency, dan itulah yang mereka sedang buat di belakang tabir. Okay, so ini cerita dekat White House. Dan ada seorang lagi Mamat. Mamat ni bernama bukan JP Morgan, Jamie Dimon. Okay,
Saya dari dulu lagi memang berbulu dengan dia kan. Pernah buat satu video dalam bahasa Inggeris lah kan. Memang tak puas hati lah. Dari dulu lagi dia ada isu dengan Bitcoin. Okay, so kita tengok apa yang dia cakap sekarang ni. Dia kata Bitcoin ni adalah Bitcoin ni adalah worthless. Bagi dia Bitcoin ni adalah worthless lah. Okay, itu pandangan dia. Tetapi JP Morgan tetap bagi klien dia untuk invest dalam Bitcoin. Sebab apa? Sebab dia kata klien dia semua dah besar-besar and diorang tak setuju bila dia kata Bitcoin tu worthless apa. Bagi dia, klien dia rasa Bitcoin ada market dia. Jadi dia pun buka jalan untuk klien dia membeli Bitcoin. Dekat sini kita dapat tengok dia punya kemunafikan dia lah, ataupun dia punya hipokrasi. Kutuk tapi dia still tengok aku still boleh buat duit, tak apa kan. Okay. And then lagi apa dia cakap? So dia kata dia rasa Bitcoin akan ada for a long term. Dia bab tu dia admit, tapi dia kata dia akan jadi illegal lah, sama macam China. Bagi dia nampak China dah buat illegal, mungkin banyak negara-negara lain yang akan jadikan dia illegal lah. So itu adalah pandangan Jamie Dimon. So ada jugalah orang lain yang kata bahawa regulation ni bagus, sebab kalau nak crypto ni pergi mainstream asset, jadi regulation akan bawa kepada mainstream punya status lah kan. Okay, tapi tanpa regulation pun Bitcoin boleh naik dari kosong sampai 60,000 USD. Okay, so benda ni takkan berlaku kalau ada regulation. Sebab apa? Sebab kalau ada regulation, dia akan membunuh ataupun merencatkan innovation. Banyak innovation yang berlaku dalam blockchain. Okay, macam peer to peer transfer kan, kita boleh transfer duit, ada staking, ada DeFi, ada NFT, DAO, macam-macam yang dah ada. So kalau buat regulation semua ni, dia akan slows down the innovation lah. Okay, dan lagi satu saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan. Okay, ini fakta. Ini adalah fakta pada tahun 2008 waktu krisis ekonomi berlaku. JP Morgan ni, ya, Jamie Dimon duduk kutuk Bitcoin ni. Bitcoin tak pernah minta 25 bilion daripada sesiapa Network Bitcoin tak pernah minta 25 bilion, tak pernah minta duit kerajaan. Tetapi JP Morgan, apa lagi, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, semua ni pernah minta duit daripada kerajaan US pada tahun 2008. Waktu diorang terkapai-kapai dulu, diorang curi duit rakyat dia. JP Morgan itself ambil 25 bilion tuan-tuan puan-puan. Dia duduk sembang lebat, tetapi dia tak tahu waktu 2008 bank sebesar-besar dia pun nak juga ambil duit rakyat sebanyak 25 bilion. So maksudnya siapa yang worthless? Bitcoin worthless ke, atau JP Morgan dan Jamie Dimon ni yang worthless? Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak manage, terpaksa curi 25 bilion duit orang. Terpaksa curi. So dia adalah worthless. Dan bagi saya Bitcoin bukan worthless, sebab Bitcoin tak pernah minta 25 bilion duit kerajaan. Bukan kerajaan US, mana-mana kerajaan tak pernah nak pump duit, nak bagi Bitcoin tengah down, okay, kita beli pump naik. Tak pernah. Okay, so Bitcoin doesn't need the government, but bank macam JP Morgan ni lah kan, yang sombong kan. Diorang yang buat benda-benda macam ni. Okay, so tuan-tuan puan-puan mungkin terfikir-fikir kan, kenapa regulation ni bad? Kenapa tak boleh terima ke regulation nak datang dan sebagainya? Satu je saya nak tunjuk. Okay, ini kalau tuan-tuan puan-puan baca, nama dia adalah Security Act 1933. Security ni diciptakan untuk protect investor daripada stock market crash. Okay, keyword dia adalah stock market. Dan lagi satu keyword dia adalah 1933. Sekarang tahun 2021. Okay, lagi 2 tahun dia akan lagi 11 tahun dia akan jadi 2033. Okay, law ni dah nak hampir 100 tahun. Dan dengan keadaan sekarang, dengan blockchain, kepesatan perkembangan blockchain, dengan cryptocurrency, dengan NFT dan sebagainya kan, adakah tuan-tuan puan-puan rasa bahawa law ni valid sekarang? Okay, tahun 1933 betul, waktu tu mungkin law tu valid. Kalau kerajaan US nak regulate semua menggunakan Akta 1933, bagi saya itu tidak tepat. Dah lah dalam jawatan kuasa tak ada orang yang pakar pasal kripto, lepas tu gunakan Akta 1933 untuk cryptocurrency yang lahir selepas tahun 2008.
bagi saya itu adalah satu benda yang kejam. Itu benda yang kejam. Saya bagi tahu straightforward tuan-tuan dan puan. Itu adalah kejam sebab memang tak logik gunakan akta yang lapuk. Kalau nak buat regulation, most to most diorang kena buat akta yang baru yang mengambil kira pandangan-pandangan pakar-pakar dalam cryptocurrency, bukan pakar-pakar congressman atau siapa-siapa yang shock sendiri. Itu memang salah lah kan. Nak buat akta, buat betul-betul. So inilah antara sebab kenapa saya kata kalau regulation tu datang, ia adalah regulation yang kejam, regulation yang ingin membunuh market cryptocurrency. Bunuh tu bukan nak bawa ke kosong, tetapi untuk membunuh bull run. Untuk membunuh bull run, untuk bagi bear market tu start. Sebab kalau bear market tu start, ramai yang akan loss dan sebagainya kan. Walaupun kita kata invest in the money that you can afford to lose, tapi kalau loss, it's still a loss juga, kecil atau besar. Okay, so this is the part yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan. So tuan-tuan puan-puan aware dengan apa situasi geopolitik dekat Bitcoin ni. Bitcoin pun dah masuk geopolitik dah masuk macro event dah. Ni kita panggil event-event besar. Okay, sebab saya pernah katakan bahawa kalau bear market ni, antara benda yang boleh menyebabkan bear market adalah kalau ada heavy regulation daripada US. Okay, China mungkin gagal, tetapi saya rasa mungkin US boleh buat benda tu. Itu pandangan saya. Pandangan saya mungkin salah dan saya nak pandangan saya salah dalam bab ni. Okey. Sebab kalau contoh situasi US buat regulation dan Bitcoin mungkin dia drop, tapi dia buat comeback balik macam sekarang, tak ada apa yang boleh halang Bitcoin lepas tu. So bagi saya, kalau US nak regulate kan, contoh dia regulate, dia kena ambil pandangan yang ini juga. Kalau dia regulate dan Bitcoin tak jatuh-jatuh dan sebagainya, dan tak ada apa yang boleh stop Bitcoin untuk pergi lagi tinggi. Sebab sekarang ni benda yang buat orang takut, investor besar takut adalah regulation. Macam mana regulation tu akan menyebabkan harga jatuh dan sebagainya. Tapi kalau Bitcoin overcome US punya regulation, dan ini adalah kuasa decentralization yang sebenar, dan insyaAllah harga Bitcoin akan pergi lagi tinggi. Memang perlukan satu benda yang lebih besar untuk stop dia punya kenaikan lah. Okay, so itu sahaja sesi perkongsian saya. So tuan-tuan puan-puan hopefully aware dengan keadaan ni. So siapa yang ada buat any investment dan sebagainya, always alert dengan apa yang berlaku secara geopolitik dan juga secara makroekonomik lah. Okay, so kita akan jumpa di dalam video akan datang. InsyaAllah jangan lupa tuan-tuan untuk komen, like dan juga subscribe. Saya akan jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan salam kripto.